Salam. Salam Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadatha Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dah masuk hari yang keempat ni adalah kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi insya-Allah pada sesi lepas kita telah alhamdulillah dah khatamkan hukum nun mati dan tanwin. Kita dah habis semua. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memasuki lepas nun mati, sekarang kita akan mempelajari mim mati pula. Mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Kalau dalam Al-Quran huruf hijaiyah ada 28. Kalau alfabet ABC ada 30 berapa? 32. ABC ada berapa? 26. 26. 26. Okey, jadi kalau alif bata itu ada 28. Okey. Baik. Okey. Jadi semua kita dah pelajari. Okey, jadi pembahasan kita pada hari ini. Mim mati. Okey, berkenaan dengan hukum mim mati ni ada 3 hukum. Ada 3 cara bacaan. Dia seperti juga dengan nun. Okey, dia ada memiliki idgham, dia memiliki ikhfa dan izhar. Cara bacaan mim mati ni, iaitu idgham tu memasukkan, kita masukkannya dengan kita, oleh kerana mim ni dia semuanya tempat keluar huruf tu dekat bibir. Okey, bibir, jadi Arab cakap bibir syafatain, syafatain, syafatain. Jadi hukum dia kalau kita cakap hukum baca jelas dia panggil izhar syafawi. Kerana dia berkisar dengan bibir. Mim tu bibir punya huruf. Jadi kalau baca dengan dengung, maka inilah yang kita akan pelajari dulu. Yang dibaca dengan dengung senang saja. Mim mati juga mim. Dah, tu saja. Jadi sama juga dengan Quran Uthman ni, di mana kalau satu huruf tu dia harus didengungkan, maka dia tidak akan diberi baris. Seperti mana nun. Nun kita belajar, nun tu kalau kita nak masukkan pada huruf yang lain, nun tu tak ada baris. Kan? Maka ini juga apa yang berlaku kepada mim. Jadi kalau kita lihat dekat situ ni, kat sini tu mim ni, kejap, mana tanda dia? Tu, kan? Mimnya tu tak berbaris. Ni juga pada ya'idukum amiltum, nampak situ. Okey, mimnya tak berbaris dan berjumpa dengan mim, kenapa dia beri sabdu, seperti mana dia nak suruh sebagai pembaca tu boleh tahu mim pertama tak berbaris kerana harus dimasukkan kepada mim yang kedua. Harus didengungkan kepada mim yang
kedua. Dan kita ingat lagi juga formula dia bahawa mim dengan nun ni dia memang queen. Jadi dia mesti pakai crown. Kat mana-mana dia pergi, dia kalau dengung dia pakai crown. Maka itulah dia, mim dia tu ada diberi sabdu. Okay. Jadi kita lihat cara bacaan dia. Okay. Cara bacaannya dia kat situ. When mim meets, mim yang bersabdu, ni mim yang kedua do not say the first mim sound. Jadi mim yang pertama tu, yang mati tu tak dibaca. Say the second mim sound yang ada bersabdu, sound with gunnah for 2 beats. With lips tightly closed. Jadi mim, oleh kerana kita sebut mim tu mulut kita ni kena tutup mim gitu kan. Jadi memang yang mim mati bertempur dengan mim ini memang kita kena tutup mulut kita. Bibir kita mesti kena tutup. Okay, jadi contohnya saya baca yang pertama. Saya baca yang pertama ni. Annahum mab'uthun. Jadi dia cakap hum, mulut tu kena tutup rapat. Okay, tak boleh longgar. Pasal mim dengan mim semua memang mulut bibir. Okay, jadi mesti nak kena tutup. Jadi annahum ni kita belajar pada hari yang pertama, nun ni mesti nak beri dengung kerana dia nun sabdu, 2 harakat. Ain, mat tabi'i 2 harakat juga. Yang ini pun sama, kasih 2 harakat. Annahum mab'uthun. Okay, macam itu cara bacaannya. Mulutnya harus dirapatkan. Ya'idukum maghfirah. Ya'idukum maghfirah. Maghfirah. Okay. Jadi lebih kurang hukum dia macam apa? Idgham bi gunnah. Macam kita belajar dengan huruf nun mati dan tanwin tu. Jadi dia sama. Memasukkan dengan dengung. Sebab tu nama dia idgham. Cuma oleh kerana mim tu huruf bibir, maka namanya idgham syafawi. Aamintum man fi. Ni nak kena ulang kaji. Setiap kali dah belajar hukum baru, hukum yang lama mesti ingat. Apa? Nun mati. Nun mati bertemu dengan ta. Itu apa? Kita kena samarkan bacaan dia. Okay? Jadi ini pelajaran yang baru, mim mati sebelum mim. Lepas tu nun mati bertemu dengan fa. Disamarkan lagi. Samar. Tak jelas dia punya huruf yang selepasnya. Aamintum man fi. Lihat tak? Bagus lihat kat bibir saya. Tengok bila saya cakap mintum, jadi bibir saya ni tak pakat. Tapi bila cakap mintum man, bila cakap tumman, mulut saya, bibir saya tutup. Itu perbezaan kerana perbezaan tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Okey, sekali lagi saya ulang. Aamintum man fi. Jadi ini 2 huruf yang saya bulatkan tu adalah hukumnya disembunyikan, iaitu ikhfa. Okey. Sekarang pergi pada kedua ni, kita lihat. Kita tengok dulu apa hukum-hukum yang kita dah belajar. Okey, nun sabdu. Nun sabdu kena apa? Baca dengung. Okey, nun sabdu ni kena baca dengung. Ni satu, kita kena baca dengung. Kemudian tawallaitum. Yang ni hukum baru. Mim mati bertemu dengan mim. Kemudian nun mati bertemu dengan ba. Ada mim kecil kat sini. Kita ingat iaitu apa? Harus ditukarkan bunyi nun itu kepada bunyi mim. Itu namanya apa? Ikhlakan. Ditukarkan bacaannya tu. Ba'di dzalik. Okay, tak ada apa-apa. Yang ni za dia kena panjangkan bacaan. Okay, baik.
Kita cuba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Okay. Jadi memang mim ni, mim ba'di ni memang dia tutup dia lebih kurang sama dengan yang mim mati. Kerana nun tu tukar jadi mim. Jadi memang mulut kita pun tertutup kerana bacanya seperti mim. Okay. Sekali lagi saya ulang. Summa tawallaytum min ba'di dhalik. Okay. Jadi bagus kalau dalam kita sedang dalam proses mempelajari tajwid ni kan, kita lamakan sikit dengung-dengung yang kita baca. Okay, supaya kita dapat beri dia punya own rights dia lah. 2 beats, dia punya dia dua beats. Lepas tu tawallaitum kasih 2 beat juga. Mim kasih 2 beat lagi. Ba'di dzalik kita panjangkan 2 beat. Jadi kalau kita dah latih macam itu dalam kita belajar ni, jadi insya-Allah bila kita baca laju pun kita akan teringat bahawa oh ni dengung ni tak boleh cepat-cepat. Kena lambat sikit. Okey. Baik. Sekarang sebelum kita mula praktis bacaan kan, kita tandakan semua dululah. Jadi biar para pembaca mudah. Okey. Okey, ni saya kasih namakan nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5. Okey. Yang pertama ni, apa hukum yang terbaca? Lahum maghfirah, mim dengan mim. Tu kena dengung. Okey. Yang kita baru belajar. Kemudian, ni pun. Maghfiratun wah. Yang ini apa? Dengung dimasukkan ke dalam waw. Kita dah baca juga. Apa clue dia? Clue dia yang ada nampak 2 waw ni. Tu clue dia. Kan? Okay, kemudian warizqum. Okey, ni tengok. Ada 2 ni juga. Ni kena cara dia pula dia bukan masukkan, dia cuma kena apa? Disamarkan saja. Okey, kerana dia yang disamarkan. Okay, kemudian karim. Okey, rim ni baca 2 harakat saja panjang. Okey. Itu untuk hukum yang untuk nombor 1. Okey, pergi kat nombor 2 pula. Fala, la panjangkan 2 harakat. Mu, kita panjangkan 2 harakat. Nunnah, ni nun yang bersabdu. Kita panjangkan 2 harakat. Illa, okey, illa kalau lam ni ada bersabdu kat atas dia, tetap la dia kita harus baca panjang. Panjang. Okey. Antum. Okey, yang ni. Yang ni kena disamarkan bacaan. Antum. Okey, kerana nun dia tu tak ada tanda apa-apa. Okey, disamarkan, ikhfa, disamarkan. Jadi sekarang ni mim mati bertemu dengan mim. Ni yang kita baru belajar hari ni, iaitu kita kena masukkan dengung dia. Antum muslimun. Ni panjang. Mun dia panjang. Jadi untuk contoh nombor 2, banyak mad tabi'i. Banyak kena panjang. Okey. Saya kasih 2 tanda yang kena dengung. Jadi sini. Contoh yang ketiga, laha panjang, ma panjang, kasabat walakum. Ni dengung. Ma panjang, kasabtum. Ni kita baru belajar kasab, echoing, bunyi yang ada echo sound. Kasab ada ber sikit. Kasabtum. Baik. Contoh yang keempat, wa inna. Ni nun dia sabdu kena kasih dengung. Lahum innahum la yasuddunahum. Okey. Awak lihat dekat sini, mim yang pertama, okey ni mim mati juga, kan? Tapi mim mati dekat sini dia kasih tanda sukun. Kalau dia kasih tanda sukun, maknanya ini tak payah perlu nak didengungkan.
Kerana ni nanti kita akan belajar kemudian, iaitu dia adalah yang dibaca dengan terang, nyata. Macam kita pelajari bahawa yang nun mati, kalau ada tanda nun kat atas tu, maksudnya kita baca dengan jelas. Yang namanya izhar. Kan? Jadi ni macam biasa je baca dia. Tak payah nak dengungkan. Sama juga dengan yang kedua ni. Tak payah nak didengungkan. In wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Tak ada nak kena dengung-dengung. Hum anil. Tak ada. Yang ni cuma panjangkan tajwid dia je. Suddunahum anis sabil. Anil masukkan anis sabil. Wa yahsabuna matabi'i. Annahum dengung. Ini baru yang kita baru baca. Tu tengok mim dia tu tak ada diberi baris. Jadi inilah dia kalau senang resam Osman ni. Kalau ada yang kena dengung atau kena panjang, dia tak akan beri kasih tanda, dia tak akan kasih tanda. Sebagai satu clue untuk kita. Annahum muhtadun. Okay, didengungkan. Baik, yang kelima. Wa kuntum. Ini kena dengung. Bukan dengung, kena samarkan. Disamarkan bacaannya. Wa kuntum. Okay, mim yang pertama ni tak payah nak kena dengung pasal ada tanda sukun. Ala, cuba baca dengan panjang. Syafa, baca dengan panjang. Fa dia. Hufratim min. Ni. Kenapa? Kerana tanwin dia tu sengit-sengit. Maka kita kena masukkan dia dengan dengung. Hufratim minan. Ni dengung. Dengung kerana dia nun sabdu. Minan nari fa'ang. Ini dengung lagi. Dengung apa tu? Disamarkan lagi cara bacaannya. Angqazakum. Ni yang kita baru belajar. Masukkan. Ni yang kita baru belajar. Fa'angqazakum minha. Kita tengok nun. Nun yang terakhir ni diberi tanda sukun, maknanya dibaca biasa, tak ada nak kena dengung apa-apa. Minha. Okay. Alhamdulillah. Boleh Dah, saya dah kasih tanda ni. Jadi, mana yang saya kasih tanda kena baca lama sikit. Okay. Baik. Jom kita mula. Pembaca pertama. Untuk contoh yang pertama. Azizah, saya cuba Ustazah. Ya, siapa? Kuat sikit suaranya. Azizah. Azizah. Okay, baik. Silakan Azizah. Yang pertama. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bacaanmu betul, cuma awak tadi baca ni salah. Wala rizqun salah. Cuba lagi sekali ulang. Jadi macam mana tu? Tak, tadi cara awak membacanya tu. Awak cakap tadi wala rizqun, tak silap saya. Adalah. Sekali lagi. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Okey, Alhamdulillah. Okay, betul. Okay, sekarang pergi pada pembaca kedua. Terima kasih Azizah. Pembaca kedua. Ira. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okay. Tarik nafas lagi, baca sekali lagi ya. Ini panjang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okay, Alhamdulillah. Dah hari keempat semua dah bagus-bagus bacaannya. Okey, baik. Seterusnya, terima kasih Ira. Pembaca ketiga. Saya Ustazah Ruhaida. Okey, Ruhaida. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kasab. Bunyi itu, jangan telan huruf pada. Kasab. Bunyi be sikit. Lihat dia. Sekali lagi, walakum. Daripada sini. Walakum.
walakum ma kasabtum. Macam gitu. Boleh nak ulang lagi pertama? Boleh. Okey, sila. Laha ma kasabat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kasabtum, bukan kasabatum. Dia macam sama-sama sini. Walakum ma kasabtum. Sekali lagi. Sekali lagi lah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, alhamdulillah. Okey. Okay, seterusnya. Terima kasih Ruhaida, pembaca keempat. Saya cuba Ustazah Haryani saja. Hari ini. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Oh, sampai nafas awak. Panjang. Okey. Bagus. Sekali lagi. Sekali lagi. Tarik nafas dulu. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagus Terima kasih bacaannya. Ustazah. Baik, kita pergi kepada pembaca yang kelima. Pembaca yang kelima. Saya cuba. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Dia panjangkan sikit boleh. Dia boleh panjang sikit. Okay. I read again. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Okay. Alhamdulillah. Jadi inilah dia cara bacaan yang kita jaga semuanya daripada awal, hukum-hukum yang kita dah pelajari, kita applykan semua pada muka surat ni. Okay, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita pergi kepada hukum yang kedua. Yang tadi mim jumpa dengan mim kena tutup mulut dia dengan rapat. Sekarang ni senang, kalau mim tu hurufnya semua satu-satu je. Idgham. Okay, jadi ada sebahagian ulama menamakan dia ni idgham mithlain saghir. Ini untuk pengetahuan je lah. Idgham mithlain. Mithlain maksudnya yang sama. Masal, mithlun. Mithlun tu sama. Dua huruf yang sama. Okay, apa yang sama? Mim bertemu dengan mim. Itu nama dia mithlain. Saghir yang kecil. Okay. Dengarnya yang sama kecil. Manakala mim bertemu dengan ba, kalau dekat tempat hukum nun mati dengan tanwin, nun kalau jumpa ba namanya iqlab. Kan ditukarkan cara bacaannya kepada mim kecil yang ada atas mim kecil kat situ. Tapi dekat mim mati ni dia tak ada tulis mim kecil ni pasal dia dah memang mim. Pasal dia memang dah mim. Jadi cara bacaan dia macam bacaan iqlab. Mim pasal dia memang dah mim. Cuma bezaannya dengan kita membaca idgham syafawi tadi, yang mim ni kan kita ketat mulut kita kan, bibir kita kan merapat. Apabila dengan mim jumpa dengan ba kita tak rapat sangat. Itu je cara bacaannya. Okey. Dia tak rapat sangat. Okey. Contoh ni. Ni kan? Zalikum bima, dia tak serapat. Kita letak aja sikit aja. Zalikum bima. Okey.
lahum bisyai' lahum bisyai'. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Jadi kita lihat kat sini, jadi clue dia hanya mim dia tu tak diberi baris sahaja. Okey, dia tak ada mim kecil, dia tak ada. Kerana asalkan kita tahu mim tu kalau tak berbaris maknanya dia kena dengung lah. Cuma yang kat sini namanya ikhfa syafawi. Tu mim mati adalah when mim yang mati yang tak diberi tanda meets ba, say the mim sound with gunna for 2 beats. Okay. Okay. Cuma kat dalam ada kitab lain dia is slightly bibir kita hanya slightly, dia tak serapat mim dengan mim. Okay. Alam ya'lam bi anna. Okay, yang pertama ni tak dengung. Tu nampak mim dia tu ada tanda. Yang kedua dengung. Okay, dengan kita masukkan pada ba. Alam ya'lam bi anna. Okay. Okay, baik. Lihat sini. Yang pertama, ayat yang pertama. Inna. Baca dengan dengung pasal nun sabdu. Rabbahum. Yang ni mim bertemu dengan ba. Okey, kita dengungkan. Bihim yauma izin. Okey, bihim. Kita lihat kat sini ni kena dengung tak? Tak kena dengung. Okey. Ni tak payah dengung pasal mim dia ada tanda. Okey. Lepas tu yauma idzil. Ni. Yauma idzil. Kita tengok apa? Kita tengok je dulu tanda dia tu. Yang ni ada kena buat something tak? Ni ada kena something, dia tak boleh nyata. Kemudian kita tengok huruf apa next dia? Huruf lam. Lam kenapa dia ada sabdu? Oh, dia suruh kita masukkan dia tanpa dengung. Pasal dia bukan huruf mim dengan nun. Pasal mim dengan nun dia special kan? Dia ada crown. Tapi yang ni dia bukan mim dengan nun. Tapi kenapa dia ada crown? Oh, pasal kita kena masukkan dengung dia, masukkan ke dalam ra tanpa dengung. Okay. B, ni baca panjang. Okay. Yauma izillah. Bila kita baca izil, terus masuk dalam lah. Tak boleh baca dengung. Yauma izillah. Tak boleh, itu salah. Terus masukkan ke dalam lam. Okay. Contoh yang kedua. Kullasta. Okay. Yang ni pun kita belum pelajari. Tapi dia ini, okay, dia akan macam hukum mim mati tadi. Walaupun kita belum belajar, saya nak maklumkan kepada anda. Biasanya apa-apa huruf yang dia sama, mithlain tu yang dia sama rupa ni kan, lam mati bertemu dengan lam hidup. Sama juga yang awal tadi kita belajar, nun mim mati bertemu dengan mim hidup. Jadi maka huruf yang pertama dihilangkan terus masuk pada huruf yang kedua. Jadi kullasta. Kullastu. Terus masuk. Tapi ni baca dia tak dengung. Dia cuma masukkan. Kul. Terus masuk pada lam yang bersabdu yang kedua. Kullastu. Okay. Alaikum. Ni yang kita baru belajar. Okay. Mim mati bertemu dengan ba. Alaikum biwakil. Kil dia baca panjang. Okay. Seterusnya, contoh yang ketiga. Falyati, tak ada apa-apa. Mustami'uhum. Okay, ni mim ni tak ada baris ni. Okay, tak ada baris maknanya kena dengung. Bisulta, ta ni panjang, ada alif kecil. Nin dia, oh ada tanwin dia tak betul, tak sama macam yang ini, nampak? Beza kan? Jadi maksudnya yang pertama tu kena do something. Sultan ni, lepas tu kita tengok huruf yang sebelah dia. Oh, dia ada crown. Okay, kerana dia mim. Okay, jadi tahu kena dengung masukkan. Bisultanim
mubin. B dia kena baca panjang. Untuk contoh ketiga. Yang keempat. Fa'atba'na. Tak ada apa-apa. Nah, dia je kena baca panjang. Ba'dahum. Ni kita kena dengung. Kena disamarkan. Yalah. Ifa Syafawi. Okay. Ba'daw. Okay, ni ada kena buat apa-apa tak? Oh, kena. Dia tak parallel. Okay. Maksudnya dia kena masukkan pada waw. Ba'daw. Okay. Waja'alna. Na baca panjang. Ada alif kecil tu. Hum. Hum tak ada apa-apa. Pasal mim dia tu ada tanda sukun. Ahadis. Ha panjang sikit. Dal pun panjang sikit. Okay. Jadi kat sini yang kena dengung 2 tempat. Yang lain semua panjang. Okay. Contoh yang kelima. Khuz min amwalihim. Min ni tak ada buat apa-apa pasal nun dia ni tak payah buat apa-apa pasal nun dia ada baris mati. Wa dia baca panjang. Wa dia baca panjang. Sadaqatan. Ni tanwin dia sengit-sengit ni. Maknanya kena samarkan, disamarkan bacaannya. Sadaqatan tutahhiruhum. Ni pun tengok mim. Mim dia kalau ada tanda tak payah buat apa-apa. Wa tuzakki. Ya, dia tak ada tanda pasal kena baca panjang. Yang ini mim dia tak ada tanda. Maknanya kena dengung. Tuzakkihim biha. Okay. Samarkan. Baik, yang keenam. Wa inni. Ni nun yang ada kerang. Kalau jumpa queen je, memang kena dengung. Mursilatun. Okay, mursilatun. Tengok tanwin dia ni. Tanwin ni kena buat apa-apa ke tak payah? Tak payah buat apa-apa. Okay, pasal dia tunggang terbalik punya, tak payah buat apa-apa. Yang kalau macam 2 waw yang kena. Ilaihim. Okay, ni mim dia ni tak ada tanda. Maknanya kena dengung. Dengung dengan cara disamarkan kepada ba. Bihadiyatin. Okay, ini kena. Okay, disamarkan. Fa bihadiyatin. Fanana panjang. Ziratum. Ni pun juga tanwinnya dengan jadi mim. Disuruh tukarkan tanwin tu kepada mim. Ziratum bima yarji'ul mursalun. Okey, baca panjang aja. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah go through semua. Okey, jadi dengan kalau kita buat latihan, insya-Allah kalau anda semua ada buku tilawat ini, anda boleh buat latihan macam ini. Jadi dia akan memperbaguskan kita to be alert dalam kita membaca. Jadi sebelum kita baca, kita identify dulu mana yang kena dengung, mana yang kena panjang. Jadi automatik kita latih. Latih mana yang kena, mana yang ada hukum-hukumnya. Okey. Baik. Kita mulakan percubaan membaca. Yang pertama, siapa nak mula? Saya Siapa? Ustazah. Rahaida. Okey, Rahaida baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma izil lakhabir. Kadang-kadang kita ni boleh nampak mim mati dengan waw, dengan ya. Yang ini kan macam kita nak terbaca macam nak terbaca dengung kan? Macam. Jadi sepatutnya kita macam terhenti sekejap. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Okay. Dia macam terhenti sekejap. Okay. Kalau kita macam bihim ataupun kita tutup mulut kita rapat sikit, jadi dia tak dengung. Okay. Inna rabbahum bihim
Yawma'idhin lakhabir. Okey, cuba lagi sekali Rohaida. Okay. Inna rabbahum bihim yawma izil lakhabir. Awak kurang kasih dengung dekat mim dengan bah. Yang pertama ni. Awak kurang kasih dengung kat sini. Oh, okay. Sekali lagi, pantang lama sikit. Inna rabbahum bihim Yang tu jangan dengung. Yang kedua tu awak terdengung. Okey. Jangan dengung. Inna rabbahum bihim yawma izil lakhabir. Okey, alhamdulillah. Okey. Okay. Terima kasih. Okey, pembaca kedua. Saya Ustazah. Okey, Nur. sila. Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lastu alaikum biwakil. Okey. Sekali lagi. Qul lastu alaikum biwakil. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terus. Baca ketiga. Rauda cuba. Okey, Rauda. Sila Rauda. Bismillahirrahmanirrahim. Falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Lagi sekali. Falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Okey. Terima kasih. Okey, pergi pada pembaca yang keempat. Ustazah Ira cuba. Okey, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith. Waja'alnahum ahadis. Jangan sampai terdengung yang hum tu. Sekali lagi Ira. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, pembaca yang kelima. Aziza, saya cuba Ustazah. Aziza, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Okey. Sekali lagi diulang. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Okey, alhamdulillah. Jadi memang kita nampak, kita boleh dengar dia macam terhenti sedikit bila cakap amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Bila hum macam terhenti juga sikit supaya supaya ia tak berdengung. Alhamdulillah betul bacaannya. Baik, bacaan yang terakhir, bacaan yang keenam. Saya cuba Ustazah. Lina, sila Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mursilatun Yang tu ilai. tak dengung. Dekat Lina, yang tu tak dengung. Tu saya bulatkan aja tapi tak ada dengung. Mursilatun tu tak dengung. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Yang pertama ni kena lama sikit, nun dia sabdu lama sikit, kemudian ni dia lama lagi sikit. Wa in, dia punya tekan tu lama sikit. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanazirah.
Nafas saya tak sampai. Fanazirah. Lepas tu sambung kalau tak sampai sampai fanazirah je. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Okay, saya cuba lagi boleh? Ya, memang nak suruh cuba lagi. Okay. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fana ziratun bima yarji'ul mursalun. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang sekarang ni makin hari makin kita dah tahu banyak hukum, makin kita nak kena apa, sensitif sikit dalam bacaan. Dan jadi mungkin awak akan rasa dulu tak tahu senang sikit baca, sekarang dah makin tahu banyak hukum kena dengar-dengar, alamak susahnya. Ingatlah setiap kali kita baca dengan betul, Alhamdulillah pahala akan ditandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Sekarang kita pergi kepada hukum yang terakhir berkenaan dengan hukum mim tu adalah mim yang mempunyai tanda mati. Jadi maksudnya apa? Bacanya dengan jelas. Tak ada apa-apa masalah. Baca dengan jelas saja. Okey. Maka ini jadi ni contoh dia banyaklah. Kerana ni semua bacanya dengan biasa saja. Okay. Mim tu namanya izhar syafawi. Maknanya syafawi kerana bibir, saya cakap tadi, mim tu adalah huruf-huruf bibir yang keluar daripada bibir tu ada mim, ba. Ni dua-dua memang tempat yang sama keluar je. Dua bibir. Maka namanya izhar. Kenapa namanya izhar? Izhar maksudnya bacanya dengan nyata dan terang. Maksudnya tu tanpa dengung, tanpa disembunyikan, baca dengan macam biasa saja. Okay. When mim sukun meets the rest of the letters, maksudnya selain daripada huruf mim dengan ba, maka sound clearly for one beat with lips tightly closed. Okay. Kena tutup supaya kita tutupkan dia supaya dia tak berdengung. Kalau takut kita buka dia kita tak ada dengung. Wa aslamtu lahul amsal, kan? Lahul amsal. Jadi kita tightly close supaya tak keluar dengung. Takut kita terdengung-dengungkan. Pasal mim tu memang dekat dengan huruf yang berdengung. Lahum jannat. Saya baca dua rangkap sini dulu. Am hasibtum. Bah dia tu ada echoing sikit. Hasib. Ahum khair. Wa amdadnakum. Dal ni kena bunyi. Tadi pada sini. Wa amdadnakum. Ni am dia ni. Wa amdadnakum. Tak dibaca dengan dengung. Dibaca dengan biasa saja. Okey. Baik. Dan kita pergi pada latihan 3, 4, berapa? 5 orang Okey, jadi baca panjang 3 contoh ni. Arhaquhum zillah fadamdama alaihim. Semua tak ada apa-apa. Wam, okey yang ini seperti mana yang kita pernah belajari pada saya hari pertama tajwid lah, kan? Saya telah mengajar tentang alif ni, atas dia ni tu apa? Sod kecil. Ni adalah short form of sod. Sod yang namanya wasal. Wasal maksudnya sambung. Kenapa namanya hamzah wasal? Maknanya alif yang bersambung. Kerana kalau kita nak membacanya, nak menyambung bacaan, jadi alifnya tu hilang, tak ada apa-apa baris. Okay, jadi kita terus masuk waw, terus masuk bacaannya pada bacaan mim. Wamraati. Okay. Katakanlah tak ada waw. Ni saya kasih contoh. Katakan tak ada waw, barulah alif tu diberi baris. Barisnya imraati.
imra'ah. Macam mana nak tahu Ustazah? A, I, U. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada pelajaran pelajarannya insyaAllah. Nanti saya cek. Make sure mesti ada pelajaran tentang alif ni. Pasal alif ni banyak orang tanya. Sejak masa tadarus pun banyak orang ada yang tersalah, ada yang tak tahu nak start dia baris A ke I ke U. Okay. Nanti insyaAllah kita akan pelajari bersama. Okay, tapi yang kat sini, kalau tak ada waw, kita nak menggunakan bacaan, dia bacanya imra'ati. Okay, dia kata bahasa Arab juga, maknanya kita mesti nak kena tahu bahasa Arab juga sikit. Tapi dia kasih jugalah clue-clue sikit yang kita boleh andaikanlah formula, certain formula insyaAllah. Okay. Okay, baik. Yang ini sama juga tu, baru saya cakap pasal alif yang kat sini. Okay, jadi sekarang ni, saya ada beritahu antara salah satu formula kalau nampak alif tapi selepas dia ada lam. Kalau alif sebelum ada lam, automatically mesti baris alif tu adalah baris atas, mesti. Yang ni mesti, dia takkan ada baris bawah, dia tak boleh baris depan. Kerana dia alif dengan lam. Alif dengan lam maksudnya untuk nak menunjukkan apa kita panggil? Kata nama khas. Kalau dalam bahasa Melayu. Kalau dia tak kasih tanda alif lam, dia jadi kata nama umum. Macam gitu. Okay. Macam gitulah lebih kurang contohnya. Tapi memanglah ni maksudnya matahari. Memang tak ada matahari yang lain kecuali itulah dia matahari. Okay. Tapi kalau dalam benda-benda yang lain, contohnya kita nak cakap buku. Buku kalau kita tak kasih alif lam, okay, buku cakap Arab kitab. Okay, jadi kalau kita tak kasih alif lam maknanya mana-mana buku. Tapi kalau saya cakap al-kitab, buku tu, a specific book yang saya tunjukkan contohnya. Okay, contoh ini saya nak kasih sedikit ilmu lah tentang bahasa Arab. Okay, maka diberikan alif lam. Okay. Baik, jadi kalau kita jumpa alif lam ini, maksudnya diberi tanda atas. Kalau dia di permulaan kita nak mulakan dia. Tapi bila kita nak sambungkan dia dengan sini dah ada waw, tak payahlah kita nak baca wa al-qamara, tak payah. Terus alif dia jadi hilang kerana kita menyambung bacaan wal qamara terus kepada lam dia. Pasal lam tu ada kasih baris mati. Jadi wal qamara. Tapi kat sini lam dia ni tak bunyi. Kenapa lam ni tak bunyi? Kerana huruf selepas lam tu ada sabdu. Okay, ada sabdu. Maka terus kita baca ash. Jadi tentang cara membaca al ni ada dua saja cara bacaan dia. Inilah dia. Ash dengan al yang dia ada dua sama. Ada lam tu kedengaran ataupun ni lam yang kedengaran, yang ini lamnya tak dengar. Pasal huruf yang selepas ni ada sabdu. Itulah dia cara bacaan yang al ni. Okay, jadi ini cara bacanya asy-syamsa wal qamar. Kita terus masukkan waw tu kepada huruf lam. Okay. Okay, ni dua cara bacaan al ni. Okay, minhum syai', tak ada apa-apa. Kuntum, yang ni kena kasih. Yang tengok. Kuntum sadiqin. Okay, dia kasih panjang. So kasih panjang. Wa amtarna, panjang, alaiha. Apa? Wa antum, ni nun tak ada tanda, maknanya kena dengung. Tum za panjang, tabi'i, mun, tabi'i. Okay. Wa hum fiha, fi baca panjang, ha baca panjang, kha baca panjang, du baca panjang. Okay. Semua mat tabi'i. Iz antum, ni nun mati ada jumpa dengan ta. Dengung. Qalil, panjang aja. Tamkurun, panjang. Wahum la, selalu orang terlupa kalau la ni nak baca panjang. La ni kena baca panjang. Kerana kalau baca pendek maknanya bukan tidak. Maknanya boleh jadi kerana. Okay, la tu maknanya tidak. Tapi nak kasih jadi maknanya tidak, kena ada panjangkan sikit. Wahum la yash'urun. Ni saya highlightkanlah kesilapan yang selalu orang take for granted. Bacaan. Jadi la mesti nak dibaca dengan panjang kerana dia maknanya wahum la yash'urun, dan mereka itu tidak menyedarinya. La yash'urun, tak merasainya. Okay, jadi la mesti nak panjang.
Okey, kemudian yang kelima, wa id. Okey, ni urut ni panjang. Wa id hum yang ni kita dah belajar dia punya apa, echoing aja. Okey, wa minal amwal, ni terus masuk pada lam dia. Minal amwal. Alam aqul lakum. Ni kita jumpa lagi dua huruf yang sama, satu mati, satu hidup, jadi kita kena masukkan. Sebab tu kenapa dia ada sabdu? Kerana dia suruh masukkan kepada lam yang kedua. Alam aqul laka. Okey. Ya, alhamdulillah. Okey, mari kita cuba baca. Contoh yang pertama, siapa nak baca? Contoh pertama, siapa nak baca? Okey, Siti nak baca. Okay. Siti? Bismillahirrahmanirrahim. Tarhaquhum zillah. Tu tutup mulut sikit Mim, jadi tak dengar macam dengung. Sekali lagi. Tarhaquhum zillah. Tak mau dengung. Tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Sebab apa? Macam mana nak tahu clue dia? Mim dia tu ada. Mim dia ada sukun. Jadi tak boleh dengung. Tarhaquhum zillah. Okey, baik. Yang kedua. Fadamdama alaihim wamraati. Wamraati. Jangan dengung kan? Ni semua sekarang tengah contoh, tak boleh dengung. Wamraati. Wamraati. Okey, terima kasih Siti. Baik, sekarang pembaca yang kedua. Saya nak baca Ustazah. Okey, Nora. Asy-syamsa wal qamar minhum syai' kuntum shadiqin. Sekali lagi. Kuntum shadiqin. Shadiqin. Kuntum shadiqin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nora. Baik. Contoh yang ketiga. Okey, Ira cuba Ustazah. Okey, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaiha wa antum zalimun. Yang antum tu kasih dengung lama sikit. Ira, jangan dengung tu. Sekali lagi. Wa antum zalimun. Okey. Contoh ketiga. Wa hum fiha khalidun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Membaca yang keempat. Azizah, saya cuba Ustazah. Azizah, okey. Sila. Iz antum qalil tamkurun wa hum la yash'urun. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Azizah. Sekarang pembaca yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Rauda cuba Ustazah. Okey, sila Rauda. Wa idhum najwa minal amwal alam aqul laka. Alam aqul laka. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Rauda. Okay, alhamdulillah kita tamat sudah mengenal tentang hukum mim mati. Jadi kita lihat kat sini mim mati dia agak ringkas sikit kerana hukum dia hanya 3. Kemudian huruf dia pun mudah. Okey, huruf dia pun mudah iaitu apabila pertama mim jumpa dengan mim. Okey, ni yang pertama tadi mim jumpa dengan mim. Okey, jadi mana-mana mim yang kena dengung atau kena diikhfakan, mimnya tak kena ada baris. Okey, satu poin nak ingat. Jadi kalau dia bertemu dengan huruf dia mim dengan mim, maka didengungkan bacaannya. Okey, bila didengungkan bacaannya, cara membaca mim tu hendaklah rapat
sampai dia berdengung kerana nak beri perbezaan dengan mim bertemu dengan ba. Manakala mim bertemu dengan ba, disamarkan bacaannya tetapi tak begitu rapat bibir kita. Okey, tak begitu rapat seperti mana kita baca mim dengan mim. Okey, dia agak ringan sedikit. Okey, ni ada mim bertemu dengan ba. Okey. Dia baca dengan dengung. Okey. Dan yang terakhir, mim kalau diberi tanda sukun, itu menunjukkan tak payah nak didengungkan apa-apa. Dia adalah bacaan yang jelas. Sama juga dengan nun mati dengan tanwinnya semua tandanya paralel, elok, cantik, maka dibaca seperti biasa saja, tak ada dengung-dengungkan. Okey. Alhamdulillah. Okey, itu saja kita punya pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan mim mati. Jadi insya-Allah pada esokkan hari ini adalah satu topik yang sewaktu tadarus ramai juga yang buat kesilapan kerana dalam menyebut nama Allah SWT nak baca tebal ke nak baca tipis. Itu insya-Allah kita akan mempelajari pada esok hari insya-Allah. Semoga diberi rezeki oleh Allah SWT, umur panjang kita dapat menyambungkan lagi kelas kita esok hari insya-Allah. Okay. Ada apa-apa soalan tentang mim mati? Tak ada Okay, Alhamdulillah. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama.